Lisan seterusnya saya jemput Yang Berhormat Bruas. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Soalan saya adalah soalan nombor 8. Sila Menteri Pengangkutan atau Timbalannya menjawab 3 minit. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua dan Yang Berhormat Bruas. Untuk makluman Yang Berhormat Bruas, semakan kadar lesen kenderaan motor LKM telah beberapa kali dilaksanakan pada sebelum ini. Sebagai contoh, dalam tahun 2007, kadar fee bagi kenderaan motor pendaftaran milik persendirian berkapasiti enjin 1000 cc dan ke bawah telah ditetapkan pada kadar yang rendah, iaitu hanya RM20 setahun. Sementara itu, bagi motosikal yang berkapasiti enjin 150 cc dan ke bawah telah ditetapkan pada kadar VLKM pada RM2 saja. Seterusnya, satu lagi, semakan semula kadar fee LKM telah dilaksanakan dalam tahun 2008 yang antara lain melibatkan perkara-perkara berikut. Fee LKM bagi kenderaan motor pendaftaran milik persendirian, jenis selun dan bukan selun, milik individu dan syarikat yang menggunakan bahan bakar diesel atau diesel hijau telah diselaraskan dengan kadar bahan bakar petrol, dan VLKM bagi kenderaan perkhidmatan awam seperti bas ekspres, teksi, kereta sewa, bas persiaran dan bas carta ditetapkan pada kadar rata iaitu RM20 setahun. Manakala bagi bas mini, bas sekolah dan bas NTNT, kadar VLKM adalah RM2 setahun. Dalam tahun 2011 pula, Kementerian Pengangkutan juga telah memberikan insentif pengurangan kadar VLKM melibatkan kenderaan-kenderaan berteraskan teknologi hijau, pelepasan rendah karbon. Termasuklah kenderaan motor menggunakan bahan bakar diesel, hijau dan dengan kuasa elektrik dengan pengurangan kadar VLKM sebanyak 50% dari kadar sedia ada. Dalam hubungan ini, sebarang cadangan pengurangan kadar VLKM di masa hadapan perlu dikaji dengan terperinci dengan mengambil kira kepada kutipan hasil kerajaan serta impaknya kepada keseluruhan ekosistem pendaftaran kenderaan motor di Malaysia. Mengambil kira inisiatif dan semakan semula kadar VLKM yang telah dilaksanakan sebelum ini, maka Kementerian Pengangkutan pada masa ini tiada mempunyai sebarang perancangan untuk mengurangkan kadar perkiraan bayaran VLKM yang khusus bagi kenderaan motor menggunakan bahan bakar diesel sahaja. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan pertama. Terima kasih. Saya rasa tadi Menteri tak jawab soalan saya. Yang soalan saya adalah, minta Menteri Pengangkutan menyatakan sama ada kerajaan akan mengurangkan bayaran cukai jalan untuk kenderaan diesel memandangkan kerajaan telah mengurangkan subsidi diesel dan harga diesel sekarang lebih mahal daripada petrol RON 95. Walau bagaimanapun, saya nak tanya soalan tambahan, mungkin Menteri boleh bagi jawapan yang lebih lengkap kepada saya. Soalan tambahan saya adalah, apakah asas dan formula yang digunakan untuk menetapkan bayaran cukai jalan kenderaan petrol berbanding dengan kenderaan diesel, dan asas dan formula bagi subsidi petrol dan diesel? Yang saya nak dapat satu jawapan ialah perbandingan bagaimana adakah kerajaan berlaku adil kepada mereka yang menggunakan kenderaan diesel yang sekarang subsidi berkurangan tapi cukai jalan
masih sangat tinggi, berapa kali ganda daripada kenderaan petrol. Itu perbandingan yang saya hendakkan yang nak dapat keadilan kepada mereka yang mempunyai kenderaan diesel. Yang Muhammad, kalau tak boleh jawab, boleh bagi jawapan cara bertulis. Ya, baik. Ada sedikit maklumat yang saya nak kemukakan kepada yang YB Beruas. Ya, terima kasih YB. Penetapan kadar fee LKM bagi kenderaan-kenderaan yang didaftarkan adalah seperti mana yang digariskan di bawah kaedah-kaedah kenderaan motor 1959. Asas pengiraan kadar fee LKM adalah berbeza bagi setiap kenderaan mengambil kira faktor-faktor seperti berikut. Seperti kapasiti enjin, kuasaan ikhtiar atau penggunaan bahan bakar, pemilikan kenderaan, jenis kegunaan kenderaan. Selain faktor-faktor yang dinyatakan di atas, di VLKM juga berbeza mengikut kuasaan pengisytiharan kenderaan tersebut digunakan. Secara umumnya, fee di Sabah dan Sarawak adalah lebih rendah berbanding di Semenanjung Malaysia, manakala kadarnya di Labuan adalah 50% lebih rendah dari Sabah dan Pulau Langkawi. Dan Pulau Langkawi juga 50% lebih rendah dari kadar fee LKM di Semenanjung Malaysia. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan kedua. Yang Dipertua, kalau boleh, saya haraplah Menteri menjawab soalan saya. Saya hendak bandingan di antara kenderaan petrol dan diesel. Yang tadi jawapan ni, kalau minta saya baca semua peraturan ni, kita boleh baca. Tapi apakah asas dan formula yang digunakan untuk menetapkan cukai jalan untuk kenderaan diesel? Dan apakah formula dan asas yang ditetapkan oleh kerajaan untuk menentukan cukai jalan bagi kenderaan petrol? Kalau boleh saya dapat perbandingan itu secara tertulis. Inilah soalan Muhammad, yang ini soalan lisan. Ya. Yang Muhammad ada hak pada soalan pertama dan satu soalan tambahan. Ya. Yang Muhammad dah melebihi soalan. Jadi tapi tak jawab saya. Soalan Muhammad, saya betul. antara Kalau yang Muhammad tak puas hati, yang Muhammad boleh maklum pada speaker bahawa Timbalan Menteri tidak menjawab soalan. memang tadi Kalau yang Muhammad nak berbahas hari ini, kita takkan selesai. saya mohonlah kalau boleh bagi pulang pada jawapan yang rakyat minta daripada saya. Kita ada peraturan yang Muhammad. Betul. Jadi Soalan tambahan kedua daripada blok kerajaan ada? Kalau tak saya buka pada blok pembangkang. Silakan yang Baik, Muhammad. terima kasih Datuk Speaker. Saya nak tanya berkaitan dengan cukai jalan ini ya. Soal isu-isu cukai jalan, iaitu hak orang yang membayar cukai jalan. Adakah hak orang yang membayar cukai jalan ini dia boleh buat sewenang-wenangnya? Khususnya sekarang ni saya nampak Datuk yang Dipertua, iaitu ramai orang menggunakan lampu biru. Lampu biru tu untuk supaya orang yang ada di hadapan itu boleh mengelak. Jadi adakah semua orang boleh guna? Hatta kereta kerajaan sendiri pun yang bukan menteri saja pun guna lampu biru ni. Jadi adakah kami pula berhak pula untuk nak mengelak daripada tergesa-gesanya orang-orang ini untuk nak memberikan laluan kepada mereka? Ya, terima kasih Yang Berhormat. Sebenarnya kegunaan lampu biru ini haruslah mengikut peraturan yang dibenarkan. Jadi mana-mana pihak yang tidak tidak perlu pakai tiada mempunyai hak untuk menggunakan lampu biru, jangan pula digunakan. Jadi kalau yang kerajaan siapa saja yang berhak? PS pun gunakan dulu. PS pun pernah gunakan. Itulah. Ya. Hanya dibenarkan kepada pihak yang dibenarkan saja. Sekian, terima kasih. Yang Muhammad Datuk